Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, kita akan seperti biasa tuan-puan, kita akan sambung kitab kita masih lagi dalam tajuk fardu mandi, fardu mandi dua perkara. Kita akan sambung fardu yang kedua daripada dua fardu mandi. Fardu mandi yang kedua iaitu meratakan air seluruh anggota zahir badan. Itu fardu mandi yang kedua. Dan sebelum daripada ni tuan-puan, kita dah bincang di antara beza di antara fardu dan juga mandi. Fardu lain, mandi lain. Jadi kita kena tahu satu-satu fardu supaya kita nak memastikan perbuatan kita itu dinamakan mandi menurut syariat. Sebab mandi ni tuan-puan, dia kena lengkap fardu dia. Mandi ni dia kena lengkap dan sempurna. Bukan lengkap saja, bukan cukup saja dua, tetapi sempurna praktikal kita setiap satu-satu fardu. Kerana fardu itu dia merujuk kepada juzu, ataupun dipanggil bahagian. Itu fardu. Fardu ni juzu ataupun bahagian daripada diri mandi itu. Jadi nak lengkapnya mandi ataupun nak dinamakan mandi menurut syariat, maka mesti cukup fardu ataupun lengkap fardu dan sempurna perbuatan fardu. Kadang-kadang tuan-puan, kita buat cukup fardu mandi ni cukup dua, ada niat dan jiru air ataupun meratakan air, ataupun kita panggil kena air di badan kita, cuma tak sempurna praktikal kita. Itu cukup dan sempurna praktikal kita. Kalau cukup dua fardu tapi tak sempurna, maka tidak dinamakan mandi juga. Sebab ada kadang-kadang kita tak confirm ataupun tak berapa nak pasti mana kawasan zahir yang wajib, bukan sunat, wajib sampai air. Kalau tak kena air walaupun seinci, walaupun separuh setengah inci, maka tidak dinamakan mandi. Itu dia panggil nak memastikan mandi di sisi syariat, di sisi agama kita cukup juzuk dia dan sempurna praktikalnya. Baik, kita nak tengok yang kedua ini tuan-puan, bagaimana fardu yang kedua dan bagaimana cara untuk sempurnakan anggota zahir yang kita kena tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, keduanya daripada dua fardu mandi. Ni mandi menurut syariat lah, bukan mandi menurut kita. Mandi orang Melayu semua panggil mandi. Ni mandi menurut agama. Kita mandi pagi, mandi tengah hari, mandi malam, mandi. Baik, apa dia fardu yang kedua? Meratakan akan air pada sekalian zahir badannya, badan seseorang. Dia kena ratakan air. Maksudnya pastikan air kena. Tak lama pun tak apa. Kita ni mandi ni lama tak lama tu bagi puas hati. Asalkan rata di nama mandi lah, walaupun sekali je. Cuma mandi mandi dalam agama ni tuan-puan, dia ada bilangan lah. Ni kita cerita wajib dulu. Bilangan pertama wajib, bilangan yang kedua sunat, bilangan ketiga sunat, keempat makruh. Kalau mandi itu ibadat, makruh. Sekiranya air sendiri lah, mandi di rumah kita makruh lah. Mandi keempat itu. Tapi kita kalau mandi harus tuan-puan, mandi nak pergi kerja pagi apa itu, tak menjadi isu lah. Ada air kita mandilah banyak mana pun, sebab dia bukan ibadat. Yang ada hukum ini mandi ibadat. Sebab tu ada hukum harus, ada hukum sunat, ada hukum wajib, ada hukum makruh.
larangan mandi lebih daripada 3 kali. Bilangan dia. Tak boleh mandi. Tak boleh mandi lama kalau ibadat. Kalau mandi ni, mandi haruh, mandi pagi tuan-puan, bedahlah setengah jam pun tak apa. Air kita. Kalau mandi itu ibadat, mandi itu wajib ataupun mandi itu sunat, maka dia ada hukum pada bilangan itu. Dia ada hukum pada bilangan. Pertamanya wajib, yang keduanya sunat, yang ketiganya sunat, yang keempatnya makruh. Makruh itu sekiranya air kita. Kalau mandi di masjid, jaga-jagalah. Boleh mandi di masjid yang masjid memperuntukkan tempat mandi, boleh mandi wajib. Di masjid boleh mandi sunat di masjid. Tapi tak boleh menggunakan air di luar daripada keperluan. Dia boleh setakat keperluan. Keperluan menggunakan air sabil di masjid ni tuan-puan, orang panggil air sabil. Bahasa umumnya dipanggil wakaf lah. Cuma yang tepatnya dipanggil air sabil, air yang diwakafkan. Jadi kita kena tahu penggunaan air sabil milik orang ini. Dia bagi kepada kita untuk keperluan wuduk. Lebih daripada keperluan wuduk bukan makruh. Itu haram. Kenapa? Kerana bukan milik kita, milik orang lain. Orang infak tuan-puan untuk keperluan wuduk, untuk keperluan mengambil wuduk dan juga mengangkat hadas besar. Mandi wajib boleh dan juga mandi sunat pun boleh. Cuma kena tahu kadar keperluan dia. Sebab apa jadi haram? Kerana itu bukan keperluan kita. Itu dipanggil membazir air orang yang haram. Membazir air sendiri makruh. Bazir ni bazir dalam ambil wuduk lah. Bazir dalam mengambil wuduk dan juga dalam mandi wajib ini. Kalau air sendiri itu makruh. Tapi kalau air orang lain dia haram. Macam kita ambil wuduk tuan-tuan, kena jaga-jaga ambil wuduk di surau. Ambil wuduk di surau, kalaulah lebih keperluan, buka tu lebih. Perlunya tuan-puan, perlu wuduk. Jangan ikut wuduk sunnah, wuduk Nabi duduk secebok saja wuduk dia. Ni kita lah wuduk kita. Nabi ni dia mandi wajib 2 gantan air saja. Dia wuduk secebok saja, bukan cebok besar tu. Kita ni kira kita ni tuan-puan, basuh wuduk yang pertama itu keperluan kita, boleh digunakan air surau untuk keperluan wuduk. Kali kedua boleh, kali ketiga boleh, kali keempat makruh, kali keempat haram. Kenapa? Itu bukan air kita, air surau. Surau infak ni untuk apa? Untuk keperluan wuduk. Begitu juga basuh pertama. Jangan basuh pertama ini keperluan, ya, tapi air itu kadar keperluan saja. Bukanlah lebih-lebih sampai setengah baldi. Kalau tak ada baldi tuan-puan, kita ambil buka pahit tu, besarnya pahit kita buka, kita hulur tangan kita tu, dia tak sepatutnya banyak pun, tak perlu banyak pun. Dia perlu kadar keperluan. Rata air, ya, itu saja kadar keperluan. Tapi yang lebih itu yang kita duk tadah. Kalau baldi tu tuan-puan, kita try buh baldi satu hari, nak tengok banyak mana kita punya air. Kalau tak boleh satu baldi pun, setengah baldi tu mungkin sampailah. Dia buka paip habis macam duduk tepi air terjun. Duk biasa rumah dia tak apalah air dia makruh. Ini air orang, air surau, air masjid. Sedap juga dia kata air ni bukan air orang, air masjid, air surau. Memanglah orang lain yang orang panggil apa, air umum. Umum tu maksudnya milik, tidak ada milik sesiapa. Tu dipanggil jihad ammah. Kena jaga. Baik, merata ni tuan-puan maksudnya bagikan air. Tu merata. Meratakan akan air pada sekalian zahir badan. Bermula baran yang zahir pada dubur. Baik, kita nak tengok mana tempat zahir anggota badan kita. Mana tempat zahir anggota badan kita. Sebelum daripada ni kita dah bincang satu persatu wuduk. Kita tahu anggota zahir, anggota kawasan muka, tangan hingga siku, kepala, kaki, itu kawasan wuduk. Ini kita nak tahu pula kawasan zahir badan nisbah mandi wajib. Nisbah mandi wajib kita ratakan seluruh anggota zahir badan. Yang kata zahir badan ini kawasan zahir pada dubur seseorang. Yang lain tu kita dah maklum tuan-tuan. Dalam kitab kita sebut 2 tempat saja, yang tempat yang termis. Yang lain tu kita tahulah. Yang dia sebut 2 tempat, iaitu dubur dengan faraj. Dubur dan faraj.
kawasan dubur, kawasan zahir pada dubur seseorang dan pada faraj perempuan. Dubur ni sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan sama, dan faraj perempuan. Hanya kita nak tahu di mana zahir yang mesti kena air di dubur kita dan mana mesti kena air di faraj kita, di faraj perempuan. Okey. Iaitu zahir itu pada ketika duduk seseorang itu bagi ketika qada hajat. Semasa dia qada hajat, dia duduk qada hajat, maka tempat itu terbuka. Maka tempat itu zahir. Orang perempuan, faraj dia apabila diduduk, maka tempat itu terbuka di kawasan faraj itu, maka itu kawasan zahir, mesti basuh. Ketika mandi wajib mesti ratakan. Begitu juga dubur. Ketika kita duduk, maka tempat dubur kita, halaqah dia itu terbuka, bulatan dia itu, lubang dubur dia tu tuan-puan, lubang dubur itu zahir. Kita nak tahu zahirin di mana, maka lubang dubur yang zahirnya ketika kita duduk, lubang itu terbuka, tempat yang wajib kita basuh tu. Ketika kita begok tuan-puan, tempat tu wajib basuh tak? Ya, maka tempat itu dipanggil zahir. Kita mandi wajib, tempat itu mesti diratakan air. Sebab itu bahaya tuan-puan kalau mandi sambil berdiri ni, bukan kata wajib sambil berdiri, tapi kalau air tak boleh rata kita berdiri, maka tidak sah. Ketika itu dia kena duduk. Jadi wajib duduk tu jadi wajib aridi. Asalnya bukanlah teknik duduk tu jadi wajib. Asalnya kalau berdiri tempat itu masuk air, maka sunat sahaja. Dia renggankan. Nak renggan sama ada renggankan cara macam mana, cara duduk ke, cara menegak ke, cara baring ke, tak kisah cara itu. Tapi asalkan kalau dia berdiri, air itu boleh masuk, renggangan itu sunat sahaja. Nak bagi dia terbuka itu sunat saja. Tapi kalau air tak masuk sambil dia berdiri tuan-puan, air tak kena lubang dubur, air tak kena di farah dia, kawasan farah yang terbuka ketika dia duduk, ketika itu mesti menjadi wajib aridi, dia renggankan. Nak renggan sama ada dia duduk ataupun dia nak buat macam mana pun tak kisah. Tu. Baik. Yang paling simpelnya tu pun duduklah. Duduk seperti kita nak qada hajat, mandi wajib, selepas basah dan semua lain terkena air tuan-puan, daripada kepala, dada, pinggan, kaki semua kena air, maka last itu kita duduk untuk meratakan halaqah dubur, untuk meratakan kawasan lubang dubur kita, dan untuk meratakan bagi kena air kawasan farah yang terbuka. Tu. Iaitu yang kata kawasan duduk, kawasan lubang dubur dan farah ketika duduk dia terbuka itu, iaitu daripada zahir badan jua, daripada kawasan zahir badan yang wajib, bukan sunat, wajib rata air, wajib kena air. Habis. Itu saja tuan-puan. Dua tempat ini yang musannif fokus supaya kita realize. Lain tu kita tahulah. Buah ketiak, lubang hidung semua kita tahu. Lubang hidung ni bukan dalam tu. Lubang hidung dalam tu tuan-puan dia zahir, bukan zahir, itu batin. Depan sahaja. Ini sahaja yang zahir. Begitu juga bibir zahir, dalam mulut bukan zahir. Dalam mulut itu batin. Yang zahirnya, ia terlepas pandannya dua tempat ini yang ditekankan oleh musannif kita, iaitu lubang dubur kita dan juga faraj. Dan demikian lagi, begitu juga, sama juga hukumnya zahir juga. Itu demikian lagi, walaupun ada khilaf lah, tanda demikian lagi. Wa kadzalika, baran ini kawasan yang berada di bawah kulit, iaitu kulub, maka wajib menyampaikan akan air pada sekalian itu. Di kawasan kulit, kulub tu bagi orang yang tak jawi, tak sunat ni tuan-puan. Yang sunat ni dah tak ada kulit dah kena lah kawasan tu. Tapi kalau ada kulit, cover dia ada, orang tak sunat tu tuan-puan, dalam itu zahir. Kita dalam sunat ni memang tak ada isu lah.
Sebab dah tak ada cover dah. Tudung dah buang dah, potong buang dah. Kulit tu dah potong buang. Tapi kalau orang yang tak potong buang kulit, seperti contohnya apa nama ni, budak-budak yang tak jawi lagi, yang tak sunat lagi, tapi dia nak sembahyang, kalau confirm lah, kalau yakin dia najis, kena buang najis itu. Nak cerita zahir, itu kawasan zahir. Kalau lah dia dah balik, dia nak mandi wajib, kawasan tu belum dipotong, belum disunat, belum dibuat, itu kena sampai air di dalam kulub itu, di dalam di kepala zakar itu. Ambil. Maka wajib menyampaikan akan air pada sekalian itu. Ambil tumpang. Kita terus kepada tajuk baru kita. Dah habis dah tajuk sembahyang, tajuk mandi ataupun dipanggil etika mandi ataupun tata cara mandi menurut syariat. Itulah dia mandi dalam agama kita tuan-puan. Sayalalul ma' fi jami'il badan ataupun isalul ma' fi jami'il badan, meratakan air pada seluruh anggota badan serta ada niat, maka dinamakan mandi. Okey. Sebelum nak masuk tajuk baru tuan-puan, pengiraan. Pengiraan ni kita kena tahu bagaimana cara pengiraan 1, 2 dan 3. Pengiraan tuan-puan, 1 ini dipanggil sekali, ini wajib. Basuhan pertama itu wajib. Kali kedua itu sunat, kali ketiga sunat. Biasanya tuan-puan, biasanya kita ni terkadang terlepas pandang, terlupa nak kira, main hantam saja. Sunat tu lah terlupa. Kali kedua tu sunat, kali ketiga tu sunat. Kali pertama tu memang wajib lah, kali pertama. Baik, untuk pengiraan kali pertama ni tuan-puan wajib ni dan kali kedua sunat ni, pengiraan sama saja. Pengiraan dia macam mana? Dikira pertama, bukan dikira pada angka 1, 2, 3, tidak. Dikira pada perbuatan, dikira pada praktisnya. Perbuatan dia tuan-puan, perbuatan meratakan air seluruh badan dikira sekali. Walaupun kita terpaksa jirus itu banyak kali. Terpaksa jirus tuan-puan, contoh kita mandi, bukan bawa shower lah, kita mandi pakai menu, pakai baldi, terpaksa jirus ni tuan-puan 3-4 kali jirus, barulah seluruh anggota zahir kita, mula daripada kepala sampai kaki, halaqah dubur, lubang dubur dan di farah, bau rata semua. Maka apabila rata sahaja ke semua, baru dikira 1 kali. Walaupun perbuatan jiru itu banyak. Baldinya kiranya banyak baldi kita jiru ini, ataupun duduk bersyawa ini lama. Kita buka paip tuan-puan, duduk buah paip kita, bersyawa kita ini, berminit-minit nak habis, nak ratakan seluruh, baru dikira sekali. Apabila, contohlah kita kira, ini contoh saja tuan-puan, mula daripada atas, mula daripada atas sampai di pinggan. Contohnya di kaki lah las, di kaki contoh saja. Nak las di mana pun tak kisah, nak las di lubang dubur pun boleh. Hak lain semua rata, las sekali adalah lubang dubur. Kita pun duduk seumpama bertinggum tu tuan-puan, kita ratakan di halaqah dubur kita, di lubang dubur kita. Kalau perempuan pula dia ratakan di farah dia, rata saja dikira sekali. Okey, kali kedua sunat, kali kedua sunat, kali ketiga sunat. Pengiraan kedua sama. Macam mana nak kira dua untuk dapat pahala sunat ni? Kira kedua juga sama. Tak kisah nak mula di mana. Kalau dah pahit, dah shower, duduk terjun, kita kira atas dululah. Contoh kita kena ni kali kedua, tak perlu keluar. Ada setengah orang dia nak confident, nak yakin keluar. Setiap kali pertama dah ke shower kan, dia buka, maka dia pun gustan sekejap, masuk balik. Kenapa masuk balik ni? Ni nak kira kali kedua. Boleh juga nak buat menu macam tu. Tapi kalau dia nak duduk bershower, tak keluar-keluar pun, maksudnya duduk je diam bawah tu, boleh dikira dua. Dengan macam mana cara dia? Apabila rata tu, seluruh rata, kali pertama dikira sekali. Air duk terjun tak berhenti tuan-puan, kira dua. Ratakan seluruh anggota badan. Sama juga konsep dia. Contohlah rata ini di punggung kita, di halaqah dubur kita, dikira dua. 3, begitu juga. Mula balik rata daripada atas, sampailah di halaqah dubur, di faraj 3 komplit, 3 berhenti tuan-puan. Kalau sembahyang ibadat, kalau mandi ibadat, kalau mandi wajib, mandi sunat, cukup 3.
4 kalau kita teruskan tak puas hati lagi ni, tak sejuk lagi ni, duk rasa panas lagi nak bagi sejuk, maka dia makruh. Kenapa? Kerana ini mandi ibadat, mandi yang ada pahala, ada tata cara, ada etika dia. Bilangan mandi dibenarkan 3 sahaja, 4 itu makruh kerana air sendiri. Kalau mandi air orang tu baru haram. Habis. Melainkan mandi haru tak apa, mandi haru lah, sebab air dia mandilah bedal lah 30 minit pun tu tuan. Sebab itu bukan mandi ibadat. Dia tak ada bilangan, tak perlu bilan. Mandi haru ni, mandi pagi nak pergi kerja ni, ni dia kira bilangan ni sunat, mandi sunat ya. Ustaz, yang bilangan 1, 2, 3 tu satu niat ke atau 2 kali niat? Okey, tak perlu niat. Cuma yang cantiknya ni qaul mazhab kita lah. Mazhab kita kena ada niat sunat. Kali pertama tak perlu niat lah, niat angkat hadas je lah. Niat mengangkat hadas, aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala, ataupun aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Kali kedua tu sunat tu, kali kedua. Maka kali kedua ini bilangan pertama dah settle, nak masuk bilangan kedua, itu niat macam mana? Sunat, niat sunat. Ni bilangan sunat, bukan niat mengangkat hadas dah, bukan, niat sunat saja. Ini qaul yang muktamad. Yang macam contohnya kita nak ambil wudu. Nak ambil wudu ni, dia ada yang anggota wajib, ada anggota sunat, dan ada bacaan-bacaan sunat. Maka kena niat basuhan itu basuhan sunat. Basuhan tu basuhan sunat. Basuh tapak tangan, sunat. Masuk air ke hidung, sunat. Masuk kumur, masuk air ke mulut, sunat. Kumur air ke hidung, sunat. Tu. Jadi yang muktamadnya kena niat yang sunat itu untuk dapat pahala. Kalau dia tak niat, dia tak niat sunat, maka tak dapat pahala sunat. Dia kena niat yang ni dia buat ni sunat. Jadi samalah bilangan pertama, bilangan kedua dan bilangan ketiga, sunat. Okey, settle tuan. Kita masuk tajuk baru, iaitu faslun syarat sah wuduk dan mandi. Dah habis dah fardu mandi, ada 2, nak tengok pula syarat sah. Dari sudut kriteria yang ulama ataupun syarak meletakkan, bukan semua dia ada panduan. Syarak meletakkan panduan, syarat nak sah mandi ni ada syarat-syarat tertentu. Bukan semua orang boleh akad ada besar ataupun akad ada kecil sah. Dia ada jenis-jenis ataupun syarat-syarat yang diperuntukkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun, ini satu fasal. Faslun ni pemisah di antara tajuk sebelum ni dengan tajuk baru. Dipisahkan dengan gaya bahasa, nama dia faslun. Fasal, ini satu fasal, ini satu ceraian. Ceraian ataupun satu bahagian baru yang dipisahkan dengan ceraian lama ataupun fasal lama. Bermula segala syarat wuduk. Syarat ni syarat sah wuduk. Bermula syarat sah wuduk dan mandi, dan syarat sah mandi itu 12 perkara. Nak sah ni tuan mandi dan wuduk ini kena ada 12 perkara baru sah wuduk kita dan baru sah mandi kita. Pertamanya daripada 12, Islam. Syarat yang pertama, dia kena Islam. Kalaulah dia mandi tu cantik rata dia, mandi wajib lah cerita ni, mandi wajib. Kalaulah dia itu tak Islam, dia kafir, walaupun niat dia ni cantik, ratakan air seluruh badan dah cantik, tiba-tiba dia tak Islam, dia kafir, maka tidak sah status mandi dia ataupun perbuatan mandi dia itu tidak sah. Kenapa? Kerana tidak memenuhi peruntukan di sisi syarak. Walaupun etika dia cantik, itu tata cara dia cantik, rata seluruh badan dah,
halaqah dubur pun kenai, faras pun kenai, niat pun cantik mengangkat hadah, maka tidak sah. Kenapa? Kerana dia kafir. Melainkan, dalam kitab besar ada sebut, melainkan pengecualian, pengecualian orang kafir sah juga niat, iaitu situasi darurah, perlu untuk dia niat. Asalnya tidak sah, tapi ada situasi yang tertentu orang kafir, jenis orang kafir yang diambil kira niat dia. Kenapa? Ulama sebut kerana situasi tersebut darurah, perlu untuk dia mandi wajib, niat mandi wajib. Ini bukan semualah, bukan semua, iaitu situasi ataupun jenis orang kafir hanya ahli kitab saja. Bukan semua orang kafir sah niat, tidak. Hanya orang kafir ahli kitab. Tu pun bukan semua ahli kitab. Spesifik lagi, perempuan kitabiyah. Perempuan kitabiyah, yakni ahli kitab yang perempuan, bukan lelaki. Situasi macam mana? Situasi ketika dia datang haid, apabila dia berkahwin dengan suaminya itu Islam. Ini pengecualian ni tuan-puan, dia hanya kafirah kitabiyah, perempuan kafir ahli kitab sahaja yang sah berkahwin dengan lelaki Islam. Adapun lelaki ahli kitab tidak sah berkahwin dengan perempuan muslimah, tidak sah. Dia hanya satu saja, iaitu lelaki Islam boleh berkahwin dengan perempuan kitabiyah. Ini perempuan ahli kitab. Apa dia ahli kitab ni tuan-puan? Ahli kitab ini iaitu orang kafir lah dia ni. Dia panggil kafir ahli kitab. Kafir yang berpegang kepada ajaran kitab lama dia. Kitab ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dia walaupun Nabi Isa alaihi salam ini dah wafat, dia tetap berpegang kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nabi lama, kitab apa nama ni yang menurunkan kitab, tu dipanggil kafir ahli kitab. Mati bangkit Nabi Ismail, dia tak berpegang kepada ajaran Nabi Ismail, dia tetap kepada ajaran asal Nabi Isa alaihi salam. Dan keturunan dia pula, cara ahli kitab ini, ahli kitab yang berpegang kepada ajaran asal, dan yang keduanya keturunan dia, keturunan tak pernah berkahwin dengan orang biasa, tak berkahwin dengan kafir lain. Dia berkahwin sesama ahli kitab juga, sesama mereka. Dan keturunan mereka ini sampai sanaknya kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Gen-gen Bani Israel, Nabi Yaqub, keturunan dia. Biasanya tuan-puan, ahli kitab ni dia ada salasilah keturunan, dia ada kitab yang merekodkan, yang mencatatkan keturunan dia. Dia ada salasilah keturunan sampailah kepada tok nenek moyang dia Nabi Yaqub alaihi salam. Itu yang dipanggil ahli kitab yang boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Kalau ahli kitab, walaupun dia berpegang kepada kitab asal, tetapi dia dah berkahwin dengan kafir lain, maka tak dibenarkan. Tak dapat syarat ahli kitab yang sah berkahwin dengan lelaki Islam, dan tak dapat syarat ahli kitab yang sah sembelihannya. Kita belajar kitab fiqh tuan-puan, dalam bab sembelihan, boleh makan sembelihan orang kafir ahli kitab. Itulah ahli kitab yang syarat yang ditetapkan. Bukan ahli kitab yang berpegang kepada kitab asal saja, keturunan dia dah bertukar. Masuk keturunan dia dah, orang panggil apa, tak solid Nabi Yaqub alaihissalam. Maksudnya dia berkahwin dengan kafir lain. Itu tak boleh. Maka kafir ataupun ahli kitab, kafir ahli kitab yang jaga keturunan ini dan yang berpegang kepada ajaran kitab asal ini, mereka ini boleh, perempuan ini boleh berkahwin dengan lelaki Islam. Cuma jaranglah tuan-puan, ni cerita boleh lah.
Biasanya mereka ini hidup sekelompok keturunan mereka, dia tak bergaul dengan kafir biasa. Dia tak bergaul dengan kafir Kristian ini, tuan-puan, tak. Kristian itu asal dia juga dengan apa ajaran Nabi Isa alaihissalam, cuma dia dipinda ajaran Nabi Isa itu. Sebab itu Kristian tidak termasuk dalam ahli kitab. Itu kita silap faham, tuan-puan. Di Indonesia berlaku kahwin dengan orang kafir Kristian, Pancasila itu. Kenapa? Mereka kata boleh orang Islam kahwin dengan orang kafir Kristian. Kristian tak boleh. Kenapa? Kerana dia bukan ahli kitab yang berpegang kepada kitab asal Nabi Isa alaihissalam. Dia dah berlaku proses pemindaan. Tu dia berlaku di sana, tempat Indonesia tu. Kenapa kita tengok satu rumah ada Islam, ada kafir. Kadang-kadang isteri itu Kristian, suami itu Islam. Berlaku di sana. Ni bukan ahli kitab. Ya. Dia maksud kitab ini bukan kitab dia tak. Yang dispesifikkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi bukan Zabur, bukan Nabi Daud alaihissalam. Dia sebab tu sanak dia sampai kepada Nabi Yaqub. Dia sampai kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Habis. Cuma ada juga segelintir ulama kata merujuk pada kitab lain juga. Tapi yang muktamad ialah kitab Nabi Isa alaihissalam. Okey, situasi dia, tuan-puan, apabila isteri dia ni kafir ahli kitab, dia berkahwin dengan suami dia, maka apabila dia datang haid dan nifas, tuan-puan, dia nak kena mandi supaya membolehkan suami dia wati. Haram kata suami wati isterinya dalam keadaan hadas. Mesti diangkat hadas terlebih dahulu. Tak boleh wati sebelum mengangkat hadas, walaupun hadas dah kering. Hadas apa? Hadas nifas dengan hadas haid. Maka situasi ni, tuan-puan, dia agama dia tak perlu mandi. Islam wajib mandi. Syariat kita tak sama dengan syariat dia. Yang sama dah akidah saja, tapi sistem syariat tak sama. Maka dia kena ikut suami dia, kena ikut syariat kita, kena ikut sistem yang dibawa oleh Nabi kita. Nak kena mandi tak? Ya, dia nak kena mandi. Ni kita panggil situasi darurah. Apabila dia nak kena mandi, asalnya niat dia tak sah, tapi situasi ini niat dia diambil kira sah. Kenapa? Ulama kata situasi darurah, perlu untuk dia niat nak memastikan suami dia ini, dia panggil menghalalkan suami dia wati. Maka dia boleh niat, aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Dan kalaulah dia tak nak niat, perempuan, ketika tu balas suami dia boleh ganti tempat dia. Ini isu yang agak detail sedikit. Dan kitab-kitab besar dia akan sebut, kalaulah dia tak nak niat, dia kata aku bukan jajaran aku, cara agama dia bukan nak kena niat, dia tak nak niat, dia tak nak mandi. Ketika tu suami dia boleh paksa dia, suami dia boleh semandikan dia, dan suami dia boleh niat bagi pihak isteri dia. Suami dia niat mengangkat hadas bagi pihak isteri dia. Dia dua orang situasi yang sama, tuan-tuan, dua jenis. Pertamanya, dia ini isteri ahli kitab, kafirah ahli kitab yang tak nak mandi, yang enggan daripada mandi, suami boleh mandikan dan suami boleh tolong niat. Situasi yang kedua, jenis orang yang kedua ialah isterinya gila. Isteri gila ni, tuan-puan, niat pun tak terpakai. Dia gila. Apabila dia gila, dia datang haid, maka kering darah haid dia, suami dia tak boleh wati. Gila pun boleh wati, tuan-puan. Jangan ingat gila tak boleh wati. Jangan tanya, gila boleh ke ustaz wati? Kenapa pula? Gila tak ada menghalang nak wati. Kerana dia isteri kita. Dia isteri kepada suami, walaupun dia gila tidak terpasah. Bukan kata gila ni terpasah nikah. Ada, tak terpasah nikah. Maka gila boleh wati, cuma apabila dia datang haid, dia nak kena mandi. Siapa nak mandikan dia? Suami dia nak kena niat.
Untuk apa? Untuk menghalalkan waktu bagi suami dia. Habis. Yang kedua tu kan, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan syarat yang kedua daripada 12 cara. Apa dia? Mumayyiz. Ini standard lah, yang simple-simple ni kita ekspreskan. Keduanya daripada 12 syarat, mumayyiz. Mumayyiz ni tuan-puan syarat sah niat. Niat apa pun. Kalau perlu ibadat itu perlu kepada niat, ibadat ni dia perlu pada niat, maka syarat sah niat umumnya mumayyiz. Syarat sah niat sembahyang kena mumayyiz. Syarat sah niat wuduk kena mumayyiz. Syarat sah niat mandi wajib kena mumayyiz. Sebab itu orang yang belum mumayyiz tak sah sembahyangnya, kerana tak sah wuduknya. Walaupun cantik, kita tengok dia ambil wuduk, anak belum mumayyiz, dia ambil wuduk cantik, niat wuduk pun cantik, kita ajar dia, adik niat sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Lafaz dia kita dengar cantik, niat kita tak tahulah dalam hati dia. Basuhan pun cantik, maka tidak sah walaupun praktikalnya cantik. Dan kita suruh dia solatnya bacaan dia cantik, rukuk cantik, i'tidal cantik, semua cantik, sah, tapi tidak sah. Kenapa? Kerana belum mumayyiz. Dipanggil syarat sah niat umumnya, niat wuduk, niat mandi wajib, niat sembahyang, tidak sah niat kalau belum mumayyiz. Tapi kalaulah tidak, benda yang tidak perlu kepada niat, boleh. Tak syarat mumayyiz. Kenapa tak perlu kepada niat? Contoh, bersuci tuan-puan. Bersuci ni tak perlu pada niat, cuma sunat saja niat. Basuh kecil tak perlu niat, basuh berak tak perlu niat, cuma sunat niat. Tu dapat pahala sunat. Mandi tuan-puan, mandi apa? Bukan mandi wajib. Mandi jenazah, sunat niat, tak wajib niat. Maka jenis sunat niat ini boleh orang belum mumayyiz. Anak kita yang belum mumayyiz, meninggal saja bapak dia, dia tak bagi ke orang lain, bab dia yang nak uruskan bapak dia, baru mumayyiz, belum mumayyiz, sah. Tak perlulah orang balik ni mandikan sekali lagi, tak perlu. Kenapa? Mandikan jenazah tak perlu, tak wajib niat, hanya sunat niat. Tapi mandi wajib, itu memang kena wajib niat. Mandi sunat niat. Okey, lepas tu mandi jenazah ini kanak-kanak belum balik pun boleh. Habis. Paling mudahnya tuan-puan bersuci. Bersuci ni berjangan kata kanak-kanak, binatang pun boleh suci. Binatang kita ajar kera kita tuan-puan. Kera kita ni ajar latih dia cekap. Basuh ni, kalau ada najis di atas lantai rumah kita ataupun atas lantai, atas tangga kita, kita suruh dia je basuh. Kita ajarlah. Buang pertama, buang dulu. Alim lah, kita ajar siapa alim lah kera ni. Pertama ni suruh dia buang dulu najis. Dia pun ambil tisu buang najis. Mudah je ajar bersuci. Dia ajar naik pokok kelapa tu dia boleh lagi. Tak bersuci ni mudah bagi dia tuan-puan, bagi kera. Hak pokok kelapa, buah muda, buah tua dia tahu. Teknik pulah pun dia tahu, boleh ajar. Cara pulah nak kena kelapa muda, kelapa tua pun dia boleh kena. Ada orang tuan-puan petai. Kalau kampung saya ni bukan je kelapa tua saja, kera dia ni cekap, petai dia tahu hak mana isi, hak mana muda. Kadang-kadang kita tanya budak pun tak tahu. Tengok petai ni boleh ambil dah lagi ni, tak tahu pun. Maksud isi dah lagi muda, dah lagi tua, dah lagi petai tu. Kena tanya kera juga. Kena belajar kera. Kita pula terbalik. Suruh kera naik, pilihlah. Aku pun tak tahu hak mana tua, hak mana muda. Kira hak tua, kera pilih tu, kira okey lah tu. Kita ajar kera kita basuh. Basuh apa? Basuh najis. Basuh najis atas lantai boleh. Kita tengok cara dia buat betul. Dia ambil air mutlak, dia jiruh, cucuk, cantik, sah. Tak perlulah balik. Kenapa? Taharah tak perlu pada niat. Kita bersuci tuan-puan tak perlu pada niat, cuma sunat niat. Macam kita basuh berak tiap-tiap hari tuan-puan, nak pahala, kena niat lah. Nak bagi betul dah ada niat. Kalau tidak tak dapat pahala. Bersuci itu ada pahala lah kalau niat.
Basuh kencing hari-hari. Dalam sehari 5 ke 7 kali kencing, tak dapat pahala apa kalau dia tak niat. Kena niat sunat. Baik. Yang ketiga tuan, sikit lagi. Yang kedua, settle memayis. Yang ketiganya, mengetahui akan kaifiah keduanya. Ini orang tak belajar ataupun tak sah ni. Kenapa? Kerana syarat sah kena tahu tata cara. Kalau dia tak ambil tahu tata cara, maka tidak sah wuduk dia dan tidak sah mandi wajib dia. Apabila tidak sah wuduk, membawa kepada tidak sah sembahyang dia. Itu bahaya. Apabila tidak sah mandi wajib dia tuan, membawa kepada tidak sah sembahyang dia. Kenapa? Sembahyang dalam keadaan hadas ada di badan dia. Pegang Quran pun haram. Kenapa? Kerana mandi wajib tak lulu. Mandi wajib tak terangkat hadas. Mandi wajib tak lepas. Mandi wajib tak sah. Pegang Quran pun haram. Masuk masjid pun haram. Sembahyang pun tidak sah. Banyak kesan daripada tak sah mandi wajib. Kenapa? Kerana tak tahu tata cara. Syarat sah mandi wajib dan wuduk ini, yang ketiga mesti tahu kaifiah, yakni tata cara keduanya. Apa dia tata cara ini? Itu fardu tadi. Kena tahu, pertamanya meratakan seluruh air di anggota badan. Yang kedua, kena niat. Itu dipanggil tata cara wuduk ada dua. Fardu wuduk ada dua. Dia merujuk tata cara ni merujuk kepada fardu. Kalau tata cara sembahyang tuan, etika sembahyang, tata cara sembahyang, kita kena tahu juzuk sembahyang 13, dan setiap satu-satu cara nak buat juzuk itu kena tahu. Cara nak rukuk kena tahu, cara nak sujud kena tahu, cara baca Fatihah kena tahu, cara sah baca tahiyat akhir kena tahu, cara sah salam kena tahu. Barulah kita panggil kita tahu tata cara mendirikan sembahyang. Tu. Dan yang kelima, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, keempat daripada 12, dengan air yang mutlak. Keempat daripada 6, menggunakan air mutlak. Tak boleh menggunakan air mustakmal. Ini kita akan belajar tajuk khusus dia tuan-tuan, akan datang tajuk air. Kita nak kenal mana air mutlak, mana air mustakmal, mana air mutaghayyir, mana air mutanajjis. Air mutlak saja yang boleh ambil wuduk, yang boleh mandi wajib. Tak boleh guna air mutaghayyir, ataupun tak boleh guna cairan. Bukan saja ambil wuduk, bukan saja mandi wajib, tapi basuh kencing juga sama. Membasuh tuan-tuan, basuh najis ini mesti air wuduk. Mesti air wuduk, mesti air mutlak. Kadang-kadang orang basuh air atau basuh kencing tuan-tuan, basuh kencing ni dia guna apa dia? Dia naik bukit tuan-tuan, hiking bukit, tak bawa ataupun habis air mineral. Atas bukit mana ada air, maka dia hantamlah air akar kayu. Contoh sajalah, bukit air ni payah nak cari air akar kayu ni. Dia ada hutan nak tebal je ada air akar kayu besar ni. Kalau dia bawa air mineral okey lah. Dia bawa air tebu, bawa airnya, air kelapa. Dia bawa air kelapa, basuh kecing air kelapa. Air kelapa bukan air, cuma orang panggil je airnya. Air tu nisbah dia panggil. Kenapa panggil air juga kata ulama? Ulama kata ala sabili tasamuh. Panggilan yang mudah, spontannya kita panggil air tebu, air kelapa. Sebenarnya dia bukan air, dia ma'id, dia cairan tebu, cairan kelapa, cairan madu. Kan madu tu pun bukan air, cairan. Dia termasuk kategori cairan, bukan air. Sebab itu air tebu tak boleh basuh kencing kerana dia bukan air. Air kelapa tak boleh basuh kencing kerana dia bukan air, kerana dia termasuk cairan. Air akar kayu tu atas bukit tu tuan-tuan, bukan air rebusan akar kayu tu, bukan. Air kita potong akar tu dia keluar, ataupun pokok potong kaktus tu dia keluar. Air apa tu? Air akar kayu. Air yang keluar melalui akar kayu. Tu. Adakah boleh basuh kencing? Tak boleh. Boleh ambil wudu? Tak boleh. Ada orang masuk hutan dia ambil wudu. Air keluar, bukan air celah bukit. Air celah bukit memang air mutlak. Air keluar daripada pokok ni, dia potong saja keluar air, menitih, ambil wuduk. Dia kata wuduk sunnahnya tak banyak pun, cukup ni. Memang sunnah, tapi hak punahnya tak kena air. Itu punah juga, air pun tak kena. Itu bukan air tu.
bukan air apa ni ustaz, air ni. Dia kira kepala dia. Memanglah mengikut kita je panggil memang ada air lah tuan-tuan. Bagi mak-mak pun memang air lah. Tak payah duk kaji lah tu. Cuma panggilan syarak, kalau air keluar melalui batang pokok, dia tak termasuk air di sisi syariat, dipanggil cairan. Walaupun memang ada kandungan air. InsyaAllah kita akan sambung akan datang di spesifik detail tajuk air. Tajuk muka surat sebelah tu dia akan masuk tajuk air. Dan kelima daripada 12 syarat sah, wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung minggu akan datang. Kelima, mengetahui akan keadaan air itu mutlak. Yang keenam dan kelima, keenam, ketujuh insya-Allah kita akan sambung minggu akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.